Okey, kalau ikut dari segi situ ada bocor halus. Bocor halus di bahagian low high pressure pipe maintain 10 millibar. Tapi di bahagian low pressure ni, ni merisaukan lah. Takut ada bocor dekat cooling coil ke apa ke tak tahu ni. Ini saya sebut sebagai bocor menguncup lah. Menguncup. Kita sedut, dia menguncup dia bocor. Tak ada penurunan 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 tekanan. Masih maintain di tempat yang sama. Bermaksud kalau jenis macam ni, bila kami tengok dia dah tak ada bocor sebenarnya. Tapi sebab bila kita sedut gas, menyedut menggunakan vacuum pump, bocor tu wujud. Tetapi bila kita masuk gas, sistem mengembang, bocor tu tak wujud. So bermaksud that's why kenapa saya kata tadi aircon kereta saya ni walaupun dah kurang gasnya, tapi masih berfungsi sebab tak besar bocor dia. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita dalam perkongsian saya lagi bersama saya Syukri Izzosha. Tagline kami adalah Bring Coolness to Life. Seperti yang kami janjikan, seperti yang saya janjikan pada video sebelum ni, saya nak share mengenai kenderaan yang saya gunakan selama 10 tahun di mana saya bagi tahu sebelum ni bahawa kenderaan yang saya gunakan ni tak pernah lagi tukar kompresor dan dalam tempoh masa 10 tahun tu cuma saya nak share dengan anda macam mana saya buat penjagaan untuk produk Alza saya ni membolehkan saya guna kompresor tu dalam jangka masa yang panjang sebab biasanya apa yang saya dapat ataupun kami check pada customer-customer kami, kebanyakannya kereta mereka dalam jangka masa 5 tahun ataupun 6 tahun dah ada problem. Dan terpaksa tukar, kadang-kadang tu sampai kadang-kadang tu tukar kompresor dan kadang-kadang tu terpaksa tukar the whole set. So menyebabkan customer kami ni terpaksa membelanjakan wang yang besar untuk membuat perbaikan. So pada kali ini saya nak tunjuk pada anda macam mana sebenarnya saya maintain kereta saya ni dalam masa 10 tahun ni menyebabkan kompresor yang saya gunakan sejak daripada kereta ni dibeli sehingga sekarang masih bertahan. Itu sebenarnya saya nak share dengan anda. Okey, mungkin saya buka dulu, saya akan tunjukkan komponen-komponen penting yang ada dalam kereta ni. Okey, kalau ikutkan saya just cerita secara pendek ataupun secara ringkas apa yang saya telah buat pada kereta saya ni. Yang pertama, biasanya saya akan buat yang macam saya sarankanlah di mana saya akan buat recycling service di mana saya akan tukar gas ataupun cuci gas dan masukkan semula dan top up sikit minyak itu kebiasaannya macam saya kata 30,000 dan 60,000 saya akan buat sekali. Dan pada tempoh 90,000 ataupun 100,000 saya akan buat flushing service dan penukaran filter dryer. Itu menyebabkan sampai sekarang saya punya kompresor masih lagi elok dan saya akan buktikan pada anda. Saya akan buka bumper ni, bumper kereta saya ni. Saya akan tunjuk pada anda secara detail ataupun secara terus. Nak kata orang kata sembang je tak cukup kan. Kita nak tunjuk bukti sebab kita nak tengok bahawa kereta saya ni memang asalnya memang itulah kompresor yang saya guna sejak daripada dibeli Okey, nanti saya akan buka bumper dan kita akan sambung video untuk proses seterusnya. Okey, sekarang kami dah buka skru dan klip. So saya akan buka bumper ni untuk tunjukkan kepada anda alat ganti yang masih saya gunakan. Okey. Okey, kita letak belakang. Okey, tuan-tuan, sekarang kita dah buka bumper. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, kondenser yang saya gunakan ni adalah kondenser yang sama 10 tahun lepas. Maksudnya sejak saya beli memang kondenser ni lah saya pakai. Dan kalau tuan-tuan tengok, itulah dia nampak hitam dah gelap sebab terlampau lama. Dan kompresor dia agak terlindung sikit. Kalau nak tengok dia, nanti saya akan tunjuk secara dekat lah macam mana rupa aircon kompresor saya ni. Okey, sekarang kami dah buka besi ni dan kita dah tanggalkan skru. Okey, saya akan bukakan dia.
Okey, mungkin kita boleh tunjuk dekat ni lah, kat audience kita ataupun tuan-tuan, kompresor yang saya gunakan. Mungkin kita boleh zoom sikit dekat bawah ni. Mungkin buka lampu sikit lah. Okey, boleh nampak kompresor dia tu. Nampak kompresor yang lama. Mungkin tunjukkan video dia. Aduh. Saya terpaksa pegang lah. Tolong suluh. Okey, boleh nampak kat situ tuan-tuan. Okey, saya terpaksa tunjukkan lah sebab dia tak nampak. Boleh ambil ni tak? Apa panggil? Kain lembap tak? Saya nak lap sikit. Okey, ni lebih jelas. Nak kata original tak original, kita akan lap sikit supaya nampak. Okey, saya akan lap sikit. Okay, lampu kat situ. Tempat sempit, kita terpaksa ni sikit lah. Okey, nampak. Okey, dah bersih sikit tuan-tuan Okey, boleh tengok dekat situ masih menunjukkan Denso Denso. Okey, masih lagi original. Production date saya tak pastilah macam mana baca dia. Tapi dia ada kod dekat situ kita boleh nampak kod tu. Tapi siapa production dia tahulah. Nak tengok tahun berapa. Maksudnya masih lagi original Denso Okey, tu nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa kompresor ni dah 10 tahun mesti dia. So tak pernah tukar lagi dan masih kompresor yang sama saya pakai dari first day saya beli kereta sampai sekarang. Okey, tu nak tunjukkan buktilah. Okey, kita stop dulu video. Tadi tuan-tuan nak tengok saya dah tunjukkan kompresor kereta saya ni, masih kompresor yang asal, berjenama Denso tak pernah tukar lagi. So sekarang ni saya akan tunjuk anda, walaupun saya dah tunjuk sebelum ni video flashing, saya akan tunjuk juga flashing servis untuk kereta saya ni. Sebab kalau ikutkan ni pun dah lama tak buat. So saya akan flashkan minyak dia dan anda boleh lihat condition dia macam mana. Dan saya akan buka dryer bag untuk saya tukarkan juga untuk tontonan anda. Sebab kan kereta ni dah lama, kita akan tengok dryer bag. Sebab saya tak ingat bila last kali saya buat, mungkin tak silap saya 2 tahun lepas atau tahun lepas lah yang saya buat. So nanti kita akan tunjukkan dryer bag. Dan kalau tengok dekat sini pun, kalau saya tengok bahagian side glass ni pun dia agak gelap sedikit lah. Ada nampak macam tak nampak dia punya dasar dia tu. Boleh tunjuk Okay, boleh tengok kat situ dia dasar dia tak apa nak nampak sangat. Tapi sistem tak hitam lagi lah. Kalau hitam dah lama dah saya punya kereta ni tak boleh jalan ataupun aircon dia dah rosak. So saya akan tunjukkan, saya akan buat flashing dulu untuk anda lihat condition dia. Okey, saya buat preparation sekejap. Okey, ni check sheet yang kami gunakan. Mungkin saya telah tunjuk dalam video yang sebelum ni. Okey, check sheet ni berguna untuk kami sebab kami nak check dulu kenderaan tu. Macam mana condition dia sebelum kami buat apa-apa lah. Sebelum kami sentuh berkaitan sistem dia. Sebab kita tak nak nanti bila dah buat kita detect benda-benda lain pula. So better kita verify peringkat awal sebelum kita buat sesuatu. Okay, hari ni 21 bulan 7. Okay, kita akan guna ni mesin C, silver. Okay, kita akan buat flashing service. Dan saya akan check dulu condition kompresor dia sebelum apa-apa kita buat. Okay, kita akan tengok pressure dia dulu pressure sistem dahulu sebelum kita buka ataupun kita buat proses flushing Okay, mungkin boleh tunjukkan dekat meter ni. Saya pusingkan sikitlah mesin ni bagi anda nampak. So kalau lihat dekat sini saya punya low pressure pipe ni. Okey, ni cut off. Walaupun sejuk tuan-tuan, kereta ni masih lagi aircon perform lagi. Tapi kalau ikutkan pemerhatian saya ni, walaupun sejuk tapi di pipe, bahagian pipe low pressure ni bila saya pegang, okey, saya tunjuk kat sini. Ni low pressure pipe tuan-tuan yang kita letak coupler ni. Saya pegang tak ada basah, tak basah pun.
Sejuk tapi tak ada mengeluarkan air. Okey, saya pegang kat sini tak basah sangat. Ada lah sikit-sikit tapi tak nampak berair. So bila keadaan macam tu, boleh saya kata aircon ni sebenarnya dah kurang baik. Kurang baik. Okey, dan kita lihat balik dekat bahagian ni. Saya tunjukkan. Okay, kalau tengok bahagian ni, pressure dia di bahagian low pressure ni terlalu rendah. Terlalu rendah. Bawah daripada 2 tadi permulaannya. Okey, kadang-kadang dia sampai ke dekat dengan berapa tu? 0, 1,4 lebih kurang 1,4 spek dia. So saya akan tulis kat sini. Reading is 1,4 bar. Dan di bahagian high pressure adalah 11, 12, lebih kurang 12 lah. 12,5 lah lebih kurang. Okey. Kalau ikut dari segi apa yang berlaku, tak cukup spek. Tak cukup spek yang saya perlukan. So saya akan buat pemeriksaan seterusnya, iaitu kita akan sedut gas dan kita akan tengok amount gas yang ada dalam sistem kereta ni. Okey. Okey, sekarang proses menyedut gas. Kemungkinan apa yang berlaku yang saya boleh agak dari segi pengalaman yang kami buat, dari segi gas tu mungkin ada pengurangan ataupun kurang daripada spek yang sepatutnya. So menyebabkan pressure dalam sistem tu tak cukup untuk kita dapatkan semburan gas yang baik. Okey, kita akan lihat dekat bahagian sini kita akan lihat berapa gram gas yang akan disedut daripada sistem. Itu sebab kenapa selalu saya sebutkan penggunaan mesin sangat penting lah dalam kita buat servis aircon ni. Sebabkan bila kita ada mesin, kita boleh tahu berapa ataupun kita boleh tahu bocor ke tidak sistem tersebut. Dan kita boleh tahu apa sebab punca kebocoran yang berlaku tu. Sebab bila tak ada mesin, kita guna peralatan yang saya panggil konvensional. Peralatan konvensional ni bukan tak boleh, tetapi bila kita masuk, kita tak tahu berapa gram gas ataupun gas yang kita masukkan dan berapa berapa banyak dari segi minyak dalam sistem. Kita tak nak ada minyak yang banyak, excessive oil compressor di dalam sistem yang boleh menyebabkan sistem jadi tak sejuk. Okey, 260 gram bermaksud jauh daripada apa yang sepatutnya. So kemungkinan akan ada bocor lah. Kemungkinan ada bocor. So, saya akan tengok. Okay, nampak pressure tak boleh maintain. Dia tak boleh sedut gas dalam sistem ni. Akan check balik sambungan. Takut dalam sambungan ada masalah. Okay, agak besar juga sebenarnya. Agak besar juga. So maksudnya that's why saya kata walaupun kita punya aircon sejuk, tak semestinya kita punya sistem elok. Okay, tak apa, nanti dia akan buat leak test. Kita akan lihat dia punya tu result dia. Sebab dia tak dapat contain lagi. Dia punya vacuum, dia tak dapat vacuum lagi dalam tu. Walaupun kita bagi 3 minit dah 2 minit pun tak kosong lagi. Kalau sistem yang baik dia akan kosong. Dia dah sedut tu dah tak ada gas, udara lagi masuk. Macam ni seolah-olah bila sedut ada bocor, angin masuk dalam. Tu tak tahulah apa yang bocor. Lepas ni dia akan buat leak test. Kita akan lihat berapa besar bocor dia. Okey. Okey, dia akan buat leak test. Okey, dalam lebih kurang 1 minit. Okey, kalau ikut dari segi situ ada bocor halus. Bocor halus di bahagian low high pressure pipe, maintain 10 milibar. Tapi di bahagian low pressure ni, ni merisaukan lah. Takut ada bocor dekat cooling coil ke apa ke, tak tahu ni. Kalau ada bocor, pening kepala sikit lah. Kalau cooling coil bocor, kena buka dashboard dah, nampak? Naik 100. Terus naik. Maksudnya, besar lah, besar. Dia lepas 130, tuan-tuan, dia akan stop. Dia akan stop mesin dan dia akan beritahu kereta ni ada masalah. Dan kita tak boleh masuk gas, sebab bila masuk gas, tak gunalah, dia akan bocor balik. Okey, ni saya sebut sebagai bocor menguncup lah. Menguncup, kita sedut
dia menguncup je dia bocor Mungkin disebabkan itulah mungkin saya punya aircon tu masih berfungsi Okey 120 besar agak besar. Okey sekarang kita akan buat proses selanjutnya di mana kita akan buat apa panggil proses mengesan kebocoran Mungkin saya minta tolong pembantu saya. Okay, kita akan ambil hydrogen leak test. Seperti biasa. Kita memeriksa kebocoran Okay, sebenarnya cara kami ni sangat mudah lah sebenarnya untuk mengesan apa-apa masalah aircon ni. Sebab ni saya kata teknologi terkini lah memudahkan masa anda, mengurangkan masa anda menunggu dan mempercepatkan masa kami nak cek lah Kalau ikut cara dulu kenalah satu-satu kami buka lah pipe tengok ataupun kita sabunkan, lumurkan sabun nak cek bocor. Boleh tapi makan masa lah. Kami tak nak buang masa kami dan masa anda lah. So kita ada banyak benda kita nak buat kan. Okey, saya akan masukkan gas. Okey, mari tuan-tuan, kita tengok sistem ni. Itu sebab saya kata ada bocor yang menguncup dan ada bocor yang mengembang So saya tunjukkan pada anda. Kalau saya dah letakkan dalam peringkat ni. Okey, dekat sini saya dah letak penanda tekanan ni dekat sini. Kalau saya perhatikan daripada tadi saya masuk sampai sekarang tak ada penurunan penurunan tekanan masih maintain di tempat yang sama. Bermaksud kalau jenis macam ni bila kami tengok dia tak ada bocor sebenarnya tapi sebab bila kita sedut gas menyedut menggunakan vacuum pump bocor tu wujud. Tetapi bila kita masuk gas, sistem mengembang, bocor tu tak wujud. So bermaksud that's why kenapa saya kata tadi aircon kereta saya ni walaupun dah kurang gasnya tetapi masih berfungsi sebab tak besar bocor dia. Tapi bila kita sedut gas tersebut bocor besar. Tapi tak apa sebab kita dah masukkan gas hidrogen. So saya akan guna jugalah leak detector ni untuk check mana tahu kita jumpa leaking yang halus yang kita tak pasti kat mana. Okay, biasa saya akan ambil bahagian area dekat-dekat ni. Okey tuan-tuan, saya nampak macam ada abnormal kat sini. Mungkin boleh zoom dekat sini. Ju. Kita ambil dekat area expansion valve Mungkin boleh zoom sikit. Zoom kat area ni Boleh nampak expansion valve Okay, kalau tuan-tuan tengok sini saya perhatikan macam ada kebocoran dekat sini Sebab apa? Sebab dia basah. Basah dia bukan basah air Kalau basah air kebiasaan ni dia akan kering disebabkan kepanasan enjin Tetapi kalau keadaan macam ni enjin yang panas bila saya tengok basah dia tak kering pun dia ada macam leaking minyak. So saya akan select sikit kat tangan saya ni. Salib sikit. Biasanya kompresor ni dia ada bau dia minyak dia kita boleh bau. Mungkin tak jelas sangatlah bau dia tetapi dari segi sini saya nampak memang ada bocor lah Disebabkan habuk dah mula melekat kotoran dah mula melekat dia jadi hitam kat situ Okey boleh nampak Okey so saya akan suspect sini dulu bocor sebab kalau bocor besar bocor yang banyak mungkin dia akan detect by leak detector ni ni saya dah letak sini pun dia tak bunyi tak bunyi langsung. Sikit-sikit je tu tak berterusan bunyi dia maksud bila kembang ini proses keadaan ni kemungkinan apa yang saya dapat agak dari segi teori dia adalah kebocoran disebabkan o-ring o-ring yang ada dekat pipe sebab bila o-ring tu mungkin dah deform dia dah deform bila dia kembang dia tutup kawasan yang bocor tu tetapi bila kita sedut dengan vacuum pump o-ring yang deform tu dia akan mengecil bila mengecil itu angin boleh masuk that's why saya boleh agak benda tu berlaku kerosakan dekat o-ring lah. Apa saya akan cek juga bahagian dalam. Kod adalah bocor kan. Sebab gas tu mahal tuan-tuan. Bila dah buka tu kita cek je lah. Kita dah masukkan tu kita cek je supaya kita puas hati tak ada bocor lain.
Okey, tak ada tuan-tuan Tak ada bocor. Kalau bocor dia dah bunyi berterusan. Okey. Kita akan buang. Okey, kalau bocor dia akan bunyi terus macam ni macam ni nampak Sekejap saya tunjukkan lah. Nampak dia maksudnya hidrogen tinggi lah hidrogen gas yang tinggi dia akan detect. Tu dia. So ni maksud ada sistem yang bocor lah. Okay, ni gas ni selamat untuk sistem kereta. Dia tak ada efek apa-apa. Okey. So tak apa, saya akan tutup. Dan kita akan buka valve kita akan tengok. Okey, saya takkan flushing lagi sebabkan ada bocor. Okay, saya akan buka juga pipe ni, saya nak tengok condition dia. Okey, tak hitam tuan-tuan. Alhamdulillah pipe ni tak hitam. Bersih lagi. Okey, boleh tunjuk sikit apa? Video ni. Kita tengok ni dulu. Sebab ni dia kira macam high pressure, ni kira high pressure lah high pressure. Kalau ikut daripada kompresor ni, so dia akan berpusing ke high pressure pipe, dia akan keluar masuk ke cooling coil So kalau tengok tuan-tuan, boleh nampak? Jelas tak ada hitam maksudnya bersih bersih. Okey, ada taip minyak meleleh. Sekarang saya nak buka keluar valve ni. Nanti saya akan tunjukkan video dekat sikit sebab ni jauh tak nampak. Okey, tuan-tuan boleh lihat dekat situ block valve dia agak terlindung sikit lah. Ada susah pula dia. Okey, dia kat belakang belakang ni kalau saya tarik tu nampak tu terlindung sikit bawah tu. Okey tuan-tuan ni dia punya panggil apa, block valve dia. So dekat situ nampak dia macam leaking. So saya akan tarik keluar. Macam inilah kereta dah lama tuan-tuan. 10 tahun. Okey, tu dia. Okey, nampak kotor dia tu. Ni bekas minyak lah. Boleh nampak Ini bekas minyak lah. Bila berminyak dia apa dia? Dia melekat dan kotoran tu dia melekat dekat block valve ni. So pemerhatian saya block valve ni bersih lagi sebenarnya cuma bocor ni saya tak pasti, kemungkinan daripada ni lah yang saya kata seal seal. So saya akan cuci balik block valve ni, kita akan tengok. Okay, saya try cuci. Kemungkinan boleh pakai, cuma kita tak tahulah cuci ni okey ke tak. Okay, block valve ni saja kalau kita tukar lebih kurang market harga dalam 100.5. Ada yang 160, ada yang 170, ada yang sampai sececah 190 So pun mahal juga bendalah ni. Nampak je kecil. So kalau biasanya kalau tersumbat memang kita akan tukar lah. Tapi macam ni dia bocor je, dia tak sumbat Kita akan check condition keliling dia. Ada tak apa-apa kesan kesan-kesan cala ke apa sebab dia tak boleh cala bahagian ni. Sangat sensitif bocor boleh berlaku disebabkan cala. Alhamdulillah tak nampak cala. Okey, kita tembak ni sikitlah. Tembak angin ada situ. Okey, saya dah tembak angin. Saya akan tukar dia punya o-ring ambil o-ring baru. Berhati-hati sebab kita tak nak cala di bahagian pipe. Okey, ada 4 tuan-tuan. 2 di bahagian luar dan 2 di bahagian dalam dekat cooling coil. Tapak cooling coil tu So yang luar ni saya dah cabut dah, saya dah buang. Okey, saya cuci sikit. Bersihkan dia punya pipe tu supaya tak ada kotoran melekat. Kita akan pasang OC yang baru Akan minyakkan sedikit. Kita pasang valve yang asal tadi Okey, kita pasang. Berhati-hatilah. Skru yang baru ada skru. Bagi 2. Okey, kita akan ganti skru Allen key yang baru Skru Allen key yang baru. Okey, skru ni. Mana? Ni. Okey, boleh tengok yang lama ni
kita tak nak pakai sebab dia dah bunga dia dah ni lah, dia dah loose. So kalau kita pakai macam cari nak asal nanti akan datang kita nak tukar susah so kita akan tukar yang baru. Dia risiko dia sebab ni lah sebab span ni dah mula reput So risiko span, habuk span tu masuk dekat bahagian pipe tu tinggi tu yang kami takut lah. Nak cantik memang kalau ikutkan kena buka dashboard lah, buang span tu tukar baru Tapi biasanya kalau span macam ni dia tak ada jual seketul. Dia kena tukar satu set dengan blower tu yang cooling unit. Bila tukar cooling unit tu yang mahal tu. Itu yang orang takut tu kan. Takut nak buat sebab mahal. Cuba kita try dulu kita selamatkan dulu. At least kita tahulah boleh selamatkan lagi tidak Okey. Tak sangat. Okey, kita lap balik pipe yang kotor tadi tu. Harap tadi yang kotor masuk dalam. Lah dia menghadap sana kita tak nampak apa yang berlaku belah sini. Okey. So kita akan masuk pipe seal yang lain seal yang baru. Besar dan kecil. Pemilihan seal ni pun penting tuan-tuan jangan salah masuk. Sebab banyak jenis seal sebenarnya. So kalau salah masuk memang bocor lah cerita dia. So kita kena pilih seal yang betul. Ikut saiz dia. Kita tolak masuk ke dalam block valve. So bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan okey Okey, kedudukan valve ni tak betul mungkin kemungkinan dia boleh bocor pun boleh jadi. Okey, dah nampak sengit sikit. So saya kena kiau dia. Orang panggil kiau kiau sikit Okey, kedudukan pipe ni sangat penting. Kita tak boleh tolak dia je suka hati. Sebab apa? Sebab kalau salah dia akan bocor. Tu masalah dia. Kita tak boleh ikut kata hati ikut hati untuk kita nak cepat kerja. Kita tolak ni masuk tak apa, asal diikat. Sangat bahaya dia boleh mengundang bala. Okey, ngam. Okey tuan-tuan, kita dah adjust. Nak balik kawasan yang kita buat kerja tadi. Kita akan lock semula bahagian yang kita dah buka tadi Nampaknya senang tuan-tuan, tapi memerlukan kesabaran sebab sempit ni. Okey, kita kena check dulu. Takut orang bila dah ikat kita terlupa ikat skru yang dalam. Biasalah kita manusia kadang tu boleh lupa. Okey. Cukup sekadar tu. Okey, kita akan mula vacuum semula sistem. Sebelum kita proceed ke proses flushing Kita akan check sama ada dah selesai ke belum dia punya sistem tu dah okey ke belum. Okey, kalau dah okey, dia akan menunjukkan bacaan yang kosong kedua-duanya. Saya akan vacuum 3 minit. Okey, kita akan tunjukkan. Kita akan tengok. Atau kita akan lihat dia punya ni hasil dia selepas kita buat penukaran oil seal di bahagian valve. Okey tuan-tuan. Ini betul tuan-tuan. Kosong. Kalau tadi ada sampai 100 lebih. So sekarang dia dah kosong. So bila kosong masuk sistem tu bagus. Tak ada bocor ni yang kita nak. Tak ada kebocoran. So alhamdulillah. Maksudnya itulah kadang-kadang kita pergi bengkel mana-mana, kalau jenis yang pandai dia check, dia rajin dia check, kita boleh jimat kos. Mungkin kita akan bayar kos inspection dan tukar barang yang amat minimum, minima. Tapi kalau ada setengah bengkel tu dia tekan dia, tu kita tak nak lah. Kita tak nak cakap bengkel mana ke apa, itu terpulang lah. Tuan-tuan boleh nilai sendiri bila pergi tu. Sebagai pelanggan kita je kena jadi pengguna yang bijak lah. Kita tanya dulu harga, kita tanya apa yang rosak. So jangan percaya 100%, pergi kedai lain pula. Buat survey nak tak nak kena buat. Sebab apa? Kalau anda tak buat, anda terkonor. Itu saya cakap macam itulah. Bila terkonor, tak ada guna lah.
survey tempat-tempat yang boleh bagi nilai lebih pada wang anda. Sebab tu semua duit kita. Kedai tu hanya recommend je kadang-kadang tu. So kita kena pandai nilai lah. That's why kita kena ada ilmu sedikit sebanyak. Baru kita boleh faham apa sebenarnya yang berlaku. Kalau tak, kita akan ikut je lah. Okey, sekarang leak test sedang dijalankan. Okey, tuan-tuan boleh lihat bahagian low pressure dan high pressure tak menunjukkan kebocoran. Masing-masing menunjukkan nilai SIFA. SIFA, dua-dua SIFA. So, alhamdulillah, yang ini baru selamat untuk saya teruskan proses flushing lah. Sebab kita dah tahu tak ada bocor, dan bocor tu disebabkan oleh, saya rasa kemungkinan pertama adalah disebabkan kedudukan valve yang sengit. Bila sengit, kedudukan valve dengan pipe tu tak betul, menyebabkan tekanan lebih kepada oil seal. Oil seal tu akan ditekan lebih di satu bahagian, mungkin sebelah kanan ataupun sebelah kiri, atas ataupun bawah, dia akan tekan lebih. So bila tekan lebih akan berlaku kebocoran di tempat yang tak ada tekanan tu. Itu yang sebenarnya yang berlaku. Okay, sekarang saya dah betulkan kedudukan valve. So sekarang pipe dah masuk dengan betul. Alhamdulillah. Vacuum complete, kosong. Result kosong. Okey. So sekarang kita akan buat proses seterusnya, iaitu proses flushing. Itu dia. Okey. Nampak tuan-tuan? Ini tak kotor sangatlah. Sikit je. Tapi tak apalah, sebab saya dah buka, dah keluarkan, saya takkan pakai balik. Saya tukar yang baru. Apalah, saya pakai yang ini saja. Okey. Tak kuat, nanti patah pula kan. Okey, saya akan flush sistem ni. Okey, baru kita pakai flushing ni lah. Okey, tuan-tuan, kita dah buat sekarang ni tengah flushing. Kita tengah proses flushing, dan kita akan lihat hasil dia lepas kita flush. Okey, sebelum tu saya terlupa, saya akan kosongkan bekas minyak ni. Kita tak nak ada campuran minyak yang lain. So, selalu ingat tadi kita ada buang minyak ada sikit, 30 gram. Okey, saya dah kosongkan. So, saya akan tambah. Okay, saya fokuskan dekat set gelas. Okay, anda boleh tengok dekat situ. Okey, gas dah mula dimasukkan. Letak sikit sini. Okay, nampak. Oh, ada lampu lupa. Okay, saya tak lampu sikit lah. So, anda boleh perhatikan lah. Okey, itu dia. Minyak dah dikeluarkan. Boleh nampak minyak kuning. Kereta saya pun dah start kotor sebenarnya. Okey. Dia jadi macam tu pula lah. Okey. Okey, boleh nampak kuning tu makin hilang, dah disedut keluar. Okey, sekarang minyak yang bersih lah, gas yang jernih, yang menolak masuk, menolak keluar, minta maaf, menolak keluar minyak-minyak yang kotor tu. Kita tengok minyak yang keluar dari situ. Okey, kita fokus pada bahagian tabung tu. Okey tuan-tuan, minyak dah keluar. Kotor juga kereta saya pun, kotor juga. Saya akan pasang dulu bumper dia. Okey, sekarang dah selesai. Saya akan buat proses seterusnya. Proses bergerak. Okey, sebelum tu tuan-tuan, saya nak tunjuk pada tuan-tuan semua. Okey, penggunaan packing cooler ni so sangat penting. So macam saya punya ni dia dah bengkok. So dia dah tak sesuai lah, dan dia reput. Dia dah reput. So kita akan tukar yang baru supaya kondenser ni boleh dapat fully angin daripada
luar So kita tak nak ada sangkut-sangkut. So kita akan tutup bahagian yang saya dah bersihkan ni Pastikan anda jangan buang benda ni. Kalau nampak ada bengkel ataupun anda sendiri buang benda ni, pastikan gantikan dengan baru sebab ni sangat penting sebab sistem ni dah kosong, saya akan masuk banyak sikit lah anggaran yang saya akan masukkan. Okay. Kita tunggu kereta siap, kita terus pasang. Okay, tuan-tuan, saya terlupa ada satu benda lagi saya nak share dengan anda. Kereta saya tu hari saya ada buat servis buat flushing and then kita detect ada bocor. Okay, so saya tak sempat nak update hasil dia. So hari ni saya nak tunjukkan kepada anda hasil dia selepas saya buat tu lah. Sebab tu hari dah lewat petang saya tak sempat nak tunjukkan hasil orang kata selepas kita buat orang kata pemeriksaan suhu Yang ini saya akan buat sebab video tu pun tak habis lagi. Saya tunggu yang inilah. So baru saya akan postkan dalam saya punya channel. Okey, so sekarang kalau tuan-tuan lihat, sekarang ni saya parking dekat luar dekat tengah panas. Okey, sekarang kita lihat suhu 34.1 So saya maksimumkan suhu dia apa ni? Paling maksimum and then saya off dulu blower. Aircon, compressor, saya on blower. Okey, sekarang nombor 1, kelajuan 1. Okey, kita fokus dekat bahagian ni lah. Bahagian suhu termometer kita tumpu kat termometer ni. Kita lihat bacaan akhir dia nanti. Okey, saya akan on compressor sekarang. Sebelum tu saya akan gunakan jam saya untuk lihat berapa saat berapa minit saya kosongkan. Okey, saya kosongkan jam saya ni. Jadi saya akan tekan dan saya akan on serentak lah. Okey, mula sekarang. Okey, sekarang dah bermula. Compressor dah bergerak. Okey, sekarang ni suhu menurun Okay, saya fokus sikit lagi. Sekarang 14.5, 13.8. Okey, suhu tu menurun dengan pantas. Boleh katakan pantas Ini jam sebelah lah. Saya tunjukkan kedua-duanya sekali. Okey, sekarang dah tak sampai seminit dah bawah 10 Okey, tengok pantas. Okey, 8.8. 1 minit 1 saat compressor cut off. Okey, maksudnya sistem saya insya-Allah kalau sistem macam ni baiklah tak ada isu 8.8 saat dengan bacaan 1 saat 1 minit 1 saat bacaan masa dia. Okey. So masih lagi menurun lagi kalau tengok dia akan turun lagi tadi dia first time cut off, sekarang second time cut off 7.1. Okey, dia akan menurun lebih banyaklah. Okey, boleh nampak tuan-tuan. Walaupun kereta saya dah berusia 10 tahun dan kompresor tu tak pernah ditukar lagi. Tak pernah bertukar. So masih lagi memberikan performance yang baik. Kat sini saya nak tunjuk pada anda, nak bagi tahu pada anda bahawa kereta lama ataupun barang lama tak semestinya rosak. So that's why kenapa tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan pergi ke bengkel yang tepat lah untuk mendiagnose kerosakan aircon kereta tuan-tuan. Kalau dapat bengkel yang betul, insya-Allah tak payah tukar barang dia. Tak perlu tukar barang tapi kalau dapat yang salah tu memang sakit jiwa sikit lah. So pilihan di tangan anda.
So sekadar itu saja saya sharekan hasil perkongsian kereta saya ni. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam masa-masa yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tagline kami adalah Bring Coolness to Life. Okey, sekian, terima kasih.